Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT ngelimpah kunanayah taufik di sisi Allah. Kita dapat sama-sama lagi pada malam ni, dan mudah-mudahan pertemuan kita mendapat barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan kita menggunakan kitab Anwar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan kitab yang kita sediakan tu. Dan kitab Penawar Bagi Hati ni dia dikenal sebagai kitab ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak atau ilmu tazkiyatun nafs. Ilmu nak bersihkan hati, nak cuci hati tu. Tiga cabang ilmu yang wajib kita belajar, yang duduk dalam ilmu fardu ain. Salah satu dia, yang pertama pada ni ilmu akidah atau ilmu tauhid. Kenal Allah, belajar untuk kenal Allah. Ilmu yang kedua nama ilmu ibadah ataupun ilmu Muhammad fiqh. Kenal pula macam mana nak beribadat kepada Allah yang kita dah kenal tadi ni. Kemudian mai peringkat ketiga nama dia ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak ni ataupun ilmu adab ni. Macam mana pula nak pastikan amalan-amalan kita ni Allah terima, jauh daripada riya, ujub, takabur, bersihkan hati. Tuan-tuan, dan malam ni kita masih membicarakan bab kitab yang kedua pada menyatakan qalbun, artinya jantung. Nah, hari ini nak bincang pasal enjin. Hari itu dah bincang dah 7 anggota yang menyebabkan rosaknya jantung. Ataupun kita sebut ni hati lah, mudah sebut sikit.
Salat semat disebut qulub. Qulub maksud jantung. Kalau dalam bahasa Arab, qulub maksud jantung. Tapi yang dimaksudkan oleh orang Melayu sebut ni bukan jantung tu. Kita sebut hati. Hati. Oh baiknya hati, oh rosaknya hati, oh busuknya hati. Hati itu yang dimaksudkan. Dalam bahasa Arab disebut qulub. Qulub ni maksudnya kalau direct translation jantung. Sebab tu ulama ni dalam kitab ni dia sebut, dia gunakan perkataan jantung. Tapi yang dimaksudkan ialah hati. Jadi mudah nak kita faham. Saya sebut hati lah mudah sikit. Sebut hati mudah untuk kita faham. Jadi bab ni, kitab yang kedua ni, selepas kita kenal dah 7 anggota. Yang 7 anggota ni lah jadi penyebab baik dan buruknya hati. Sallallahu alaihi Muhammad. Dah selesai bab tu, kita nak bincang pula tentang enjin kita ni. Raja yang duduk dalam tubuh badan kita ni, nama dia hati. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, pi terus kepada muka surat 21. Tuan-tuan tengok muka surat 21. Salli ala sayyidina Muhammad. Pada perenggan yang kedua, kemudian lazimkan oleh kamu untuk memelihara jantung engkau itu daripada segala kelakuan yang dicela, seperti takabur dan riak, dan akan menghiasinya dengan segala kelakuan yang dipuji, seperti sabar dan merendah diri. Tuan-tuan, hati kita ni nak kena buang apa ni? Buang sifat-sifat mazmumah. Hati kita ni dia tapak. Tapak apa? Tapak pertembungan di antara baik dan buruk. Tapak pertembungan di antara iman dan kufur. Tapak pertembungan di antara kebaikan dan syaitan. Dan tapak ni dia akan cenderung ke mana yang akan menyebabkan kejayaan kepada salah satu daripada tentera tersebut. Kalau kita sediakan tapak ni tinggi belah sini, yang tinggi belah sini ni belah iman, maka yang akan menang tu kemungkinan besar dia ialah daripada pihak iman. Kalau cenderungnya tuan-tuan tapak tu dia sengitnya belah mana? Sengitnya belah syaitan duduk di atas, belah iman duduk di bawah, maka kecenderungan untuk menang itu ialah daripada sisi pihak syaitan. Sebab pertembungan di antara iman dan kufur ni akan berlangsung sampailah kita mati nanti. Jangan kata orang-orang yang soleh, yang ada ilmu, yang alim, dia tak ada pertembungan ni, dia tetap akan ada. Bahkan lagi dahsyat lagi daripada kita yang orang biasa-biasa ni. Tuan-tuan, solat syaitan yang mai duduk hasut, yang mai duduk pujuk orang-orang yang beriman, orang yang soleh-soleh, bukan calang-calang punya syaitan. Kan kita ni yang mai geng-geng perebet je syaitan ni. Tu pun kalah ya. Dia bisik sikit je, tumbang dah. Nu yang mai nu sarjan, yang main tu corporal ke apa, saya pun tak tahulah. Tapi yang geng-geng paling tinggi-tinggi, general-general tu pergi hantar dekat orang soleh tu, Sallallahu alaihi Muhammad. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Sallallahu alaihi Muhammad, ada tak pertembungan tu? Ada. Tapi tapaknya lagu mana? Kalau tapaknya tu, tapak perang tu, medan perang tu, cenderungnya kelebihannya pada sisi yang baik, maka kemenangan, chances untuk menang belah baik tu akan banyak. Siapa sediakan tapak ni? Kita, Sallallahu alaihi Muhammad. Maka tugas kita ni nak jaga tapak ni bagi menang belah baik. Macam mana? Usaha. Usaha apa ni? Nak buang benda-benda mazmumah tu daripada hati. Nak buang, nak cabut benda mazmumah pada hati. Antara benda mazmumah yang pertama, takabur. Takabur. Buang sifat takabur. Takabur ni apa tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takabur ini kata ulama, salli ala sayyidina Muhammad, perasaan tinggi diri. Perasaan tinggi diri oleh si pelaku terhadap satu ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lebih mengenali dirinya daripada aspek-aspek kehidupan. Seorang itu boleh bersikap sombong kepada orang di sekelilingnya jika dia mendapati kedudukannya lebih tinggi berbanding dengan orang yang duduk di sekelilingnya. Kesombongan atau takabur ini juga boleh berlaku apabila manusia mendapati keturunannya, sifat lahiriahnya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, keperkasaannya, kedudukannya, hartanya lebih daripada orang lain. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad. Mari kita tengok apa kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Imam Ghazali rahimahullahu taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
penyebab takabur. Penyebab seorang itu boleh jadi takabur, kata Imam Syafi'i Ta'ala. Yang pertama, sallallahu alaihi Muhammad, penyebab takabur kepada seseorang tu, sallallahu alaihi Muhammad, ilmu pengetahuan. Boleh jadi kita berasa tinggi lebih pada orang disebabkan ilmu kita. Boleh jadi tak? Sifat ilmu, lagi kita mengaji, lagi kita makin berasa bodoh. Itu ilmu sebenarnya. Lagi mengaji, lagi berasa tak reti. Ada orang, dia diuji dengan ilmu dia jadi istidraj kat dia. Lagi dia mengaji, lagi dia berasa hebat. Lagi dia mengaji, lagi dia rasa betul. Lagi dia mengaji, orang lain semua tak betul. Lepas tu ulama sebut, kita ni mengaji sampai rasa bodoh. Bukan mengaji sampai rasa cerdik. Mengaji sampai rasa bodoh. Peringkat pertama mengaji, dia berasa dia cerdik. Dia diuji dengan ilmu dia. Kita dulu tuan-tuan sekalian, tuan-tuan perasan tak? Waktu kita mula-mula beralih-beralih nak main mengaji ni. Dulu bukan jenis duduk kuliah kan? Dulu jenis tak duduk kuliah. Dulu jenis orang pasang poster kuliah, kita koyak lah. Orang pasang banner, kita tukang potong dulu. Jenis cukup tak puas hati punya. Kalau kuliah kat masjid ni, report lah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Saya ada almarhum lah tuan-tuan. Kalau saya sebut nama dia, tuan-tuan kenal apa? Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan. Saya duduk sembang dengan dia satu hari, anak saya masuk sekolah dekat Matang Nibung. Dulu lah, lama dah. Cerita lama ni. Anak saya pun dah besar dah. Pergi mengaji Turki dah budak tu pun. Salih Ismail. Dulu tuan-tuan Salih Ismail waktu duduk mengaji Matang Nibung tu, anak saya tu. Sekolah madrasah kat Matang Nibung tu. Tuan-tuan tahu kan? Salih Aminah. Saya jumpa lah abang ni. Abang ni tuan-tuan dia jenis takbir kuat tu. Almarhum dah dia. Dekat masjid dulu dia kalau habis kuliah tu, takbir, Allahu Akbar. Dia tu. Kokok Matampoh punya masjid. Kalau takbir kuat tu dia lah. Saya duduk sembang dengan dia. Dia kata, Ustaz tahu tak dulu saya bukan lagu ni. Dulu ni. Dia almarhum meninggal dah. Dia kata, dulu saya bukan lagu ni. Bukan jenis pergi masjid punya orang. Dulu saya tak mau masjid. Saya memang tak suka pergi masjid ni. Hari Jumaat tu sebab wajib kena pergi je saya pergi. Tapi nak pergi kuliah kan, nak pergi duduk dalam masjid tak? Bukan saya. Satu hari, isteri dia kata kat dia, abang pergi masjid bang. Malu ke orang. Orang duk tengok abang ni, kata, aku tak mau pergi masjid. Pergi lah abang, pergi. Tengah duk kuliah malam ni ada baca Yasin. Abang pergi lah. Abang pergi. Malu ke orang lah abang tak mau pergi masjid langsung. Dia pun pergi tuan. Dia pergi tu bukan sebab nak pergi, sebab dia malas dengar bini duduk. Dia cerita. Bini dia bomba-bomba, dia kata, tak apalah aku pergi lah. Dia pergi tuan-tuan, dia pergi duduk tepi masjid, dia tak masuk masjid. Supaya nanti kalau bini dia tanya pergi masjid dah, pergi lah. Pergi dalam pagar masjid lah. Dia pergi duduk kat luar tuan-tuan. Dia cerita hari tu Ustaz Sobri Arsyad cerita baca Yasin. Lepas baca Yasin, syarah sikit daripada surah Yasin. Dia cerita subhanallah. Satu je perkataan simple aja disebut. Saya tak ingat apa perkataannya. Macam seolah macam Salih Ahmad, bekai apa kalau mati nak bawa pergi akhirat? Lagu tu lah, lebih kurang lagu tu ya. Kalau tu mati ni nak bawa bekai apa pergi akhirat? Lagu Allah, benda kita duduk dengar tiap hari tuan-tuan. Tapi macam tak ada apa. Tapi bagi dia tu masuk dalam hati dia. Dia teriak waktu tu. Teriak atas motor ni. Teriak semua. Lepas main isyak balik duduk teriak lagi. Sampai rumah dia punya teriak. Bini dia kata apa? Pasal apa abang ni? Menyesal saya suruh pergi. Balik-balik teriak. Pasal apa dia jadi lagu mana ni teriak? Dia kata subhanallah, waktu tu Allah mula memang Allah sentuh saya sungguh-sungguh. Dan start pada tu saya jadi macam mana tu lah. Jenis orang mengaji tak berhenti takbir kuat. Tuan-tuan Allah SWT. Kita dulu pun mungkin macam tu. Tuan-tuan. Bila kita main-main mengaji tuan-tuan. Waktu kita mula duk ikut kuliah. Dia main satu perasaan. Yang saya yakin majoriti daripada kita ada perasaan ni. Apa dia? Kita mula tengok orang lain semua tak betul. Tuan-tuan. Kita tengok orang tak pergi masjid, kita sakit hati. Kita tengok orang pakai seluar pendek, kita geram. Tuan-tuan Masya Allah. Kita tengok apa ni, lagu ni pun tak erti kah? Ada kawan tulis sikit salah kat Facebook ke apa-apa. Ni apa ni tulis apa lagu ni tak erti. Yang ni pun tak tahu kah? Kita mula duk sebut perkataan-perkataan macam tu. Kita tengok semua orang tak pandai. Kita nak komen semua orang. Ni isu penjarakan ni, sembahyang jarak ni tuan-tuan. Berapa ramai orang jadi mufti hari ni?
Tulis dalam Facebook, tulis dalam hantam, tok guru hantam, alim ulama, mufti semua tak betul. Tuan-tuan, subhanallah. Siapa kita ni? Betul kan? Siapa suka tuan mayang-mayang? Jangan. Kita kan suka. Walaupun kita dulu pun bukan mayang rapat sangat pun. Dulu semayang pun jarak-jarak macam tu. Alah, orang mayang rapat kena siap buat guti. Ya Allah, kan main. Faham macam mana? Mana ada suka, tak suka tuan-tuan. Tapi ulama yang sebut kita ikut lah. Kita bukan ulama pun. Ingat senang lah. Dia nak ambil satu hukum yang dia bertanggungjawab atas hukum tu. Tuan-tuan jangan main-main. Dia letak satu hukum dan dia bertanggungjawab. Allah tanya nanti dia kena jawab. Dia tahu tak? Dia tahu tak kata dia kena jawab? Dia tahu tuan-tuan. Dia alim ulama. Maka kita ni tak apalah kita letak kat dia. Tapi lah ni berapa ramai orang jadi alim ulama. Lebih hebat pada ulama. Hujah dia. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, satu posisi ilmu, bila kita mula belajar ilmu, kita jadi sombong dengan ilmu. Sombong dengan ilmu, tuan. Malangnya ada orang, dia sangkut tang tu. Dia duduk belajar ilmu, dia sangkut tang sombong tu, dia tak pi lagi satu step. Sebab satu step lagi bila dia mengaji, dia mai satu peringkat lagi, dia dah mula berasa dia serba tak kena dengan dia. Orang lain semua betul. Waktu tu dia rasa apa? Dia berasa, lah bodohnya aku ni. Tak retinya aku ni. Mula rasa, orang ni pandainya. Orang ni dia tak mengaji tapi dia reti lebih daripada aku ni. Dia mai peringkat yang tu bila dia terus mengaji. Tapi ramai daripada kalangan kita, dia terhenti dekat peringkat pertama tadi ni. Dia tak pi ke peringkat kedua. Tuan-tuan faham dah ni? Saya Syamad. Ujian takut kita tuan. Saya Syamad tuan. Sifat ilmu makin mengaji makin tak reti. Sifat ilmu makin mengaji makin merendah diri. Tak ada ilmu makin mengaji makin sombong. No. Kalau dia mengaji makin mengaji makin biadab, itu menunjukkan ada tak kenal dengan ilmu dia. Sebab makin mengaji makin beradab, bukan makin mengaji makin biadab. Faham tak maksud saya? Ada orang yang pertama kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, peringkat yang 7 penyebab orang yang menyebabkan takabur. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Mereka yang berilmu tinggi, berpendidikan tinggi, berasa dirinya yang paling pandai sekali apabila dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu atau tidak berpendidikan. Tengok orang semua, lekeh, dia yang cerdik. Yang kedua tuan-tuan, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, penyebab daripada takabur ini apa? Salli ala sayyidina Muhammad. Amal ibadah. Ya Allah, salli ala sayyidina Muhammad. Buat ibadat, lagi banyak ibadat, lagi berasa hebat. Dapat pula acknowledgement daripada orang, dapat pula pengiktirafan daripada orang. Tu saya selalu sebut tuan-tuan, pujian ni racun. Pujian ni racun. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita duk main masjid, duk ulang alik masjid, mengaji 4-5 tahun dah tuan-tuan. 4-5 tahun dah. Balik kerja cubuh mandi, solat Jumaat tuan. Start motor pun penat. Sampai mai kuliah pula, duduk bersila pula lagi sampai pukul 9.30 sampai pukul 10 baru sampai rumah balik. Kira kita keluar daripada pagi tu, keluar pergi kerja, keluar pagi subuh tu, keluar pergi kerja. Kira balik rumah saat ni, balik rumah waktu maghrib tu balik sat, kira punch in, punch out lah. Sebab nak pergi kuliah. Duduk kuliah ni sampai 10 malam. Itulah rutin kita pada setiap hari. Dah 5-6 tahun dah duk buat kerja tu. Dah tak berasa apa dah mangli. Mai satu hari, ada kawan kita kata kat kita, hang ni duk ulang alik pergi masjid ni berapa lama dah dia buat ni? 5-6 tahun agak dah. Hang tak penat ke? Aku tak boleh buat terang. Aku kira balik kerja tu, kira penat, aku kira duduk sandak. Mandi kira sandak sekali tidur. Hang boleh tahan tu. Hebat hang tu. Kita tadi tak berasa apa dah 5-6 tahun dah. Dia mangli dah kan. Dia kata lagu tu, dia berasa lain tu. Dia berasa macam kembang. Dia rasa macam jalan atas angin. Tahu tak? So, betul juga lah. Ini tak maksud. Tambah ustaz-ustaz tuan-tuan, jangan kata ustaz-ustaz tuan. Jangan duk kata lagu tu kat dia.
Ustaz ni hebat lah no. Ustaz duduk sana, Ustaz duduk sini, Ustaz duduk sana, Ustaz terbang sini. Hebat Ustaz. Tuan-tuan jangan kata aku tu kat Ustaz. Ustaz pun terhampar je. Jangan ambil. Lepas tu dia berasa jalan atas angin juga. Aduh, subhanallah tuan. Esok tu dia main masjid, dia lain tuan. Dia berasa macam jalan aku tu. Dia berasa macam orang tengok dia. Dia berasa hilang tuan-tuan. Takut hilang ikhlas. Sebab tu, ni kata apa? Tersedut puji orang. Nabi kata apa? Kamu memutuskan tengkok-tengkok saudara kamu bila kamu puji dia. Nabi ambil pasyak lempak kat muka dia pasal puji dia. Merosak apa ni ikhlas namanya. Tersedut puji sallallahu alaihi Muhammad. Tapi manusia ni tuan-tuan, lagi dia dapat pujian, akhirnya amalan tu jadi menyebabkan dia takabur. Dulu tak berasa apa. Bila start saja orang puji dia, dia jadi lagu mana? Dia dah berubah. Amalan yang ikhlas dah mula jadi takabur. Tuan-tuan, sebab tu cara dia nak buat lagu mana? Ikhtiar buat apa saja amalan kerana Allah. Jangan buat sikit pun pasal manusia. Ikhtiarlah lagu mana pun. Kena didik kat hati ni kan. Kena didik. Pergi sedekah, tak sedut bagi orang nampak. Lagi banyak sedekah, lagi jangan bagi orang nampak. Kita kalau main surat tulis nama sedekah tuan-tuan, bos RM1 tulis hamba Allah, cik tulis jawi lagi. Merekod jawi dia. Mim ba alif lalaha. Kawan tu baca apa? Tulis menatang apa kau dia tulis? Hamba Allah dia kata. Abang juga dia RM1 pun. Tuan-tuan, cuba bos 10,000 tengok. Subhanallah. Kan? Antara dua, satu dia bagi 10,000, senyap-senyap masuk dalam akaun. 10,000 Sallallahu alaihi Muhammad. 10,000 ambil nombor akaun madrasah tu, pelan-pelan pibuh dalam akaun tu, transfer pi masuk, tak payah tulis referen nama apa pun tak payah. Wakaf masjid tu. Supaya mereka tengok dia, ada orang bagi wakaf masjid berapa? 10,000. Siapa orang tu? Tak tahu. Dekat madrasah saya tuan-tuan, setiap bulan ada seorang tu, sat 5,000, sat 6,000, sat 5,000, sat hampir setiap bulan. Nama tak tahu sampai hari ni, tak tahu nama siapa. Ni maksud tering duk cari. Siapa nama orang ni duk korek-korek lah. Tak tahu. Subhanallah. Satu keadaan kita pergi masuk duit dalam akaun senyap-senyap macam tu. Satu lagi keadaan kita pergi jumpa bendahari. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Tuan Haji dekat masjid ke? Ada masjid ni saya nak jumpa Asad boleh tak? Boleh. Pasal apa? Dah ni nak bagi sikit sumbangan sikit kat masjid ni. Boleh. Pergi jumpa kat Tuan. Tuan Haji, ni cek saya ni 10,000. Ini saya bagi untuk masjid lah. Tuan Haji, tersudut abang siapa-siapa lah. Kan? Lah hati tu tak apalah kalau abang pun. Tersudut abang siapa-siapa lah. Tuan-tuan, Tuan Haji tu pun kata apa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, terima kasih banyaklah Haji bagi 10,000 ni. Memang kami duk siapalah Allah nak hantar bagi 10,000 ni. Ya Allah, Tuan Haji bagi, ya Allah terima kasih banyak Allah. Mudah-mudahan Allah memberkati, Allah bagi kebaikan, Allah bagi kelapangan, Allah bagi apa ni, angkat tangan, doa, keluar ayat mata. Tuan-tuan, antara dua situasi ni, yang mana paling best sekali hampa jawab ikhlas nanti hampa tu? Yang mana paling best sekali? Buat dua lah tuan-tuan. Sebab manusia menghargai. Tapi ingat, penghargaan itu boleh bawa kepada satu benda nama takabur. Betul tuan-tuan? Boleh jadi tak lepas tu dia berasa apa? Tu 10,000 tu aku bagi. Boleh jadi tak satu hari bila orang kata kat dia kat masjid, dia kata apa? Tu kalau tak pasal aku tu aku tak bagi. Kalau tak pasal aku tu benda tu tak ada. Boleh jadi tak satu hari bila orang kata kat dia, dia tak kata kat orang lain. Dia sedih dalam hati dia. Dia balik cerita kat isteri dia. Ingat dulu, kita lah yang bagi 10,000 tu. Tengok apa dia buat kat kita. Dia luah kat isteri dia. Boleh jadi anda? Faham tak faham ni? Sudut cakap apa ni? Mana maksud Jumat? Maka selagi kita buat sesuatu untuk manusia, selagi itu jalan untuk jadi takabur itu terbentang luas. Tu nak buat apa pun buat kerana Allah. Tak usah duk ungkit, tak usah duk sebut. Tak ada benda kita nak ungkit.
Pasal manusia tak tahu apa kita buat. Bangkit semayang malam-malam seorang-seorang ke? Tuan-tuan buatlah seorang-seorang. Salat. Pakai ikat serban lawa-lawa. Nak main masjid tak mau ikat serban. Takut orang tolak di imam. Ikat serban cantik-cantik di rumah tu. Smart ikat. Buh minyak wangi lawa-lawa. Buh kapek cantik-cantik. Angkat bangkit semayang tahajud 2 rakaat. Siapa pun tak tahu. Buat. Ajak diri tu. Bagi ikhlas amalan. Tuan-tuan. Lagi besar jumlah tuan-tuan bagi. Lagi besar jumlah tuan-tuan bagi. Nak bagi wakaf. Nak bagi, lagi senyap tuan-tuan bagi. Didik hati tu. Dia main lagu mana? Bagi tahulah kat orang ni. Duduk bisiklah hati kita ni. Ceritalah sikit. Ceritalah sikit. Tuan-tuan tahak. Jangan duduk cerita. Dia bisik ni. Dia di mic lah. Ni cerita pengalaman ni. Lagi kita buat. Lagi nak sembunyi. Lagi dia bisik suruh abang kat orang. Abang lah. Paling tidak dia tahu. Dia tak tahu pun tak apa. Saya madrasah saya buka tuan. Salih Syekh Muhammad. Kalau orang buat senyap-senyap dia masuk pi dalam akaun 10,000, 20,000 tuan-tuan. Saya alhamdulillahirabbil-alamin. Nak kena nak tahu tak? Tak ya, tak tahu pun tak apa. Bukan ada masalah pun. Kadang teringin nak tahu aja. Teringin siapa orang ni hebat sangat ni sampai duduk sembunyi-sembunyi. Tapi perlu tahu tak? Tak ya pun. Tak perlu pun. Cukup bulan tengok berapa incoming masuk apa semua. Oh, yang mana kita tak tahu kita consider sebagai wakaf. Yang mana kita tak tahu kita consider dia sebagai sumbangan. Habis. Kalau paling tidak dia nak niat zakat, tu dia. Dia niat Ustaz Syekh. Tulis kat situ, zakat kami asingkan supaya kami boleh channel dia ke arah pengurusan zakat dan sebagainya. Yang tu aja. Nak tahu dia tulis tu wakaf. Kami guna untuk wakaf. Wakaf untuk masjid. Kami guna untuk masjid. Nama perlu tahu tak? Dia seorang tahu sudahlah. Kita tak tahu nama pun tak apa. Penting tak penting lah. Dia dengan Allah aja. Yang kita nak tahu dia bagi itu untuk apa. Yang tu je kita nak tahu. Ini wakaf. Yang ni zakat. Yang ni nak beli yang ni. Yang ni nak beli yang tu. Yang ni beli untuk kapet ke. Yang ni nak beli untuk batak. Yang tu je yang kami nak tahu. Nama kami tak tahu. Biar dia dengan Allah sudah. Tuan-tuan, Ustaz Syekh, belajar apa? Ni. Nak mengelak daripada takabur disebabkan amalan ni, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, cara dia macam mana? Didik untuk buat ibadat semata kerana Allah. Bukan pasal manusia. Lagi banyak amal, lagi sembunyi. Lagi banyak amal, lagi sembunyi. RM1 tunjuk kat orang, bagi malu sikit. Ni. So, bos RM1 tu tepuk kuat sikit. Pam, terkejut orang sebelah. Allah, bos RM1 je. Biar bagi malu sikit kat orang tu. Ni. Tapi kalau bos 1,000, bos 10,000. Ada orang tuan-tuan bagi wakaf 1 juta. Nak cerita? Madrasah saya tu, Salih Syekh, nak cerita sejarah madrasah saya tuan. Saya lihat Allah nak ajak. Saya waktu saya nak buat mula-mula saya nak buat kecil-kecil je. Kita pun kan ada duit. Nak buat kecil-kecil je. Lepas tu dalam nak buat plan nak buat tu, saya pilih ceramah satu dekat Kuala Lumpur, dekat di Palma Shah Alam. Dekat kuliah Zuhur ada orang-orang main sembahyang Zuhur dekat situ buat di Palma Ampang. Dia ada surau dia tu solat Jumaat dalam hotel. Lepas tu saya pun saya duk ceritalah saya nak buat madrasah apa semua. Lepas habis kuliah ada seorang pakcik mai jumpa. Dia kata, Ustaz nak buat madrasah? Ya. Ustaz buat bagi besar siap-siap. Tapi saya tak ada duit, saya nak buat kecil-kecil. Tak apa. Ustaz buat projection, Ustaz panggil arkitek, suruh arkitek design buat masjid yang boleh accommodate 1,000 orang. Buat siap-siap, bagi besar-besar siap-siap. Berapa dalam berapa juta? Tak apa, Ustaz jangan risau. Ustaz plan bagi dapat paling kurang pun dalam 4 juta punya kos, 3 juta ke 4 juta. Kata, bukan main lah, tak mampu saya. Tak apa. Ustaz buat saja. Nanti saya ada dah orang untuk bantu Ustaz dia, dana dia. Jangan risau. Ada Datuk Seri tu seorang tu, dia memang baru ni pun bagi berapa juta atau kat masjid tu. Dia akan bagi. Ustaz buat paperwork je. Saya pun panggil arkitek apa semua tu, design apa semua. Kos waktu tu lebih kurang 1.2 juta, lebih kurang itulah. Nak buat masjid apa semua sebagainya. Lalu tuan-tuan, dalam proses tu pi submit lah apa semua, pi buat sampai majlis pecah tanah, dah piling dah. Tuan-tuan, saya semat. Bawa lah, usunglah file tu, apa dia panggil apa yang kertas kerja yang pak cik tu suruh kan. Pi tuan-tuan, tak jumpa dah pak cik tu, royuk cerita dia. Hilang. Allah jam tuan-tuan, jangan main-main. Projek dah berjalan, piling dah start dah tuan-tuan. Masjid dah start duk buat dah. Tanah dah beli dah apa semua.
Yang tadi pakcik tu hilang, tak tahu mana. Allah nak abang kita, nak ajak kita, jangan bergantung dengan manusia. Nak buat jangan bergantung dengan Allah. Allah dia bagi. Kita betul-betul Allah jam sat berangkat sat betul tu. Tahu-tahu tuan ada seorang di telefon, ustaz, saya duk ikut kuliah ustaz dekat YouTube, dengar kata ustaz nak buat madrasah, saya nak bagi 1 juta untuk madrasah. Oh, tuan-tuan, ya Allah, sujud syukur. 45,000 yang ni peruntukan dia untuk zakat. Zakat ni saya pecah. Kira 1 tahun siap-siap gaji guru tu selesai. Gaji guru tu, seguna duit zakat tu, susun siap-siap hampir setahun untuk gaji guru selesai. Bulan depan boleh tak payah risau dah. Hampir setahun tu dah ada projection untuk tu. Yang 1 juta ni buat siap masjid, buat apa semua. Lega. Nak cerita ada orang boleh wakaf 1 juta. Tuan-tuan, perempuan seorang Ustaz Syed Muhammad. Tuan-tuan, Ustaz Syed Muhammad. Tak usah minta nombor telefon kat aku. Nak cerita ada orang boleh bagi macam tu dan ada orang boleh bagi macam tu dalam keadaan senyap. Kita taklah sampai nak bagi banyak tu tuan-tuan, tapi kalau kita boleh bagi 1000 senyap pun biar hati ya. 1000 senyap masuk langkah. 10,000 senyap je masuk langkah. Tuan-tuan, ajak diri buat ibadat semata kerana Allah. Siapa pun tak tahu. Isteri pun tak tahu. Kan? Tapi dalam tempoh tu dia main apa? Bisikan. Bisikan dia kata apa? Bagi tahulah ke orang sikit. Begitu. Lawan bisik tu. Lawan. Tuan-tuan biasa tak puasa 1 hari? Puasa. Tuan-tuan dengar saya nak tanya ni. Tuan-tuan puasa, tuan-tuan dengar tak bisik suruh habaq kat orang kita puasa hari tu? Tuan-tuan biasa puasa sunat? Puasa sunat? Tuan-tuan biasa dengar tak bisik tu dia suruh habaq kat orang kata kita puasa hari tu? Habaq kat kawan pejabat ke? Habaq. Orang tak tanya pun. Dah orang tak heran pun tuan-tuan kita puasa ke tak puasa. Tapi dia nak habaq juga. Dia buat teruk. Macam tak makan sebulan tuan-tuan. Bila hati tu, siapa nak tanya tu, siapa nak tanya. Ai nampak teruk ni puasa, tak ada pos tuan-tuan jawab dah. Aduh, subhanallah. Tuan-tuan, bisik-bisiknya macam ni lah. Tuan-tuan kena lawan ya. Lawan. Sampai 1 hari, bisik ni tak ada lah. Bisik ni tak ada lah. Tuan-tuan bangkit qiyamul lail ke, tuan-tuan sedekah ke, tuan-tuan buat ibadat ke, tuan-tuan buat apa, bisik ni tak main dah. Sampai 1 hari. Tapi peringkat awal kita ni, lagi banyak kita buat, bisik tu lagi kuat. Lagi kuat. Lawan dia. Yang keberapa tu? Sayyid Samad, kata Imam Ghazali Allah, Sayyid Samad. Yang ketiga, keturunan. Keturunan pun boleh menyebabkan seorang tu jadi takabur. Sayyid Muhammad. Nah, dia Allah takdir dia dapat keturunan, jadi keturunan yang baik. Bagaimana? Sayyid Samad. Itu kemuliaan Allah bagi kat dia. Keturunan kaya ke? Keturunan orang yang Sayyid Muhammad yang mulia. Sayyid Muhammad. Yang keempat, kecantikan, ketampanan wajahnya Sayyid Muhammad yang menjadikan orang merendahkan orang lain dan bersifat sombong. Cantik Allah bagi kat dia. Kulitnya putih, tak payah buat Sayyid Muhammad, tak payah duk modify. Elok cantik Allah bagi dia. Allah bagi tu. Sayyid Muhammad tuan-tuan, tubuhnya cantik, Sayyid Muhammad, kulitnya cantik. Sayyid Muhammad, tuan-tuan, ada orang kulit hitam, Sayyid Muhammad malu dengan kulit dia. Ada seorang pakcik tuan, guru saya cerita. Dia punya nak ikut sunnah Nabi SAW. Apa tentang Nabi semua dia nak ikut. Pakcik ni. Kita ada benda kita boleh ikut, ada benda kita tak boleh ikut. Rambut Nabi SAW, rambut Nabi SAW tak terlalu kerinting, tak terlalu lurus. Rambut dia kerinting kecau. Bolehlah juga nanti pergi buat rebonding. Nak pergi jadi rela, bolehlah juga. Sikit benda-benda kot. Maksudnya macam mana? Nabi SAW laisa bil tawi wa laisa bil qas, tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Ada orang terlalu tengah, tak niat tiru Nabi SAW. Bab pakaian kita boleh tiru. Bab apa benda ada boleh tiru, tapi ada benda memang tak boleh tiru. Antaranya ialah bentuk tubuh dia, watak dia, sifat dia. Pakcik ni dia tiru semua dah. Cara pakai Nabi, panjang rambut Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Dia dengar Nabi rambut macam mana dia tiru macam tu.
Baju Nabi SAW dia pakai, janggut Nabi SAW dia nak buat. Dia nak tiru. Satu je kulit dia hitam. Dia doa tiap hari dia nak jadi kulit macam Nabi SAW. Nak cerita ni. Ya Allah, bagilah aku ikut semua dah, satu je kulit tak mau jadi macam Nabi SAW. Nabi kulit putih merah, dia kulit hitam. Tuan-tuan, dia doa sampai sungguh satu hari tuan-tuan, dia dah tua dah, Allah bagi kulit dia macam kulit Nabi SAW. Nak cerita Salih Muhammad tu tuan-tuan, tu kisah lain, tu selingannya. Tapi nak cerita, Allah SWT, ada orang Allah bagi dekat dia cantik. Dan dengan kecantikan itu dia jadi takabur. Allah SWT. Lagi yang ke berapa? Yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, yang kelima, harta dan kekayaan. Yang ni susah nak nafi lah tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang Allah tak bagi benda ni kat kita. Ada sahabat-sahabat Nabi SAW kaya sungguh-sungguh punya kaya. Sayyidina Abu Bakar kaya, Sayyidina Umar kaya, orang businessman. Nama yang masyhur yang kita kenal, seorang yang sahabat yang antara yang terkaya di kalangan sahabat, nama Abdurrahman bin Auf. Zubair bin Awam, sahabat kaya. Sayyidina Muhammad. Siapa Zubair bin Awam? Suami kepada Asma. Asma tu siapa? Kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha, adik-beradik Nabi SAW juga. Kaya. Waktu dia wafat, tuan-tuan, isteri-isteri dia dapat kiraan ni million. Duit faraid yang dapat pada isteri-isteri dia tu, setiap isterinya million. Tuan-tuan semua kaya. Ada di kalangan sahabat miskin, semiskin-miskinnya. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia cerita, aku punya lapak ni sampai mengelumpuk. Depa kata apa ni? Gila ke kawan ni? Ambil pijak ni. Pijak kaki kat leher. Ingat aku ni jadi sawan. Bukan aku sawan, aku lapak, tak ada duit, tak ada benda nak makan. Abu Darda radhiyallahu anhu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Orang businessman kaya masuk Islam, tinggal semua. Waktu dia duduk jadi governor dekat kota Damsyik, rumah dia 4 segi tepat, kosong, apa pun tak ada. Ada tirai je tengah-tengah satu tu. Bila ada kawan-kawan mai singgah nak tidur rumah dia, nak bagi pinjam selimut pun tak ada. Wahai Abu Darda, pasal apa sampai lagu ni? Pasal apa sampai macam ni? Islam bukan suruh sampai miskin. Islam kata, ambillah takat-takat hak kamu ni. Tak, dia kata aku tak mau. Aku nak pi nanti kalau mati tu pi tulis lagu tu melenggang aja masuk. Allah tak suai apa-apa dah kat aku. Tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam nak cerita, ada sahabat yang memilih untuk miskin. Ada sahabat Allah beri kepada dia kekayaan walaupun dia berusaha untuk ini miskin. Sedekah tak berhenti tapi tetap kaya. Pasal apa tuan-tuan? Pasal yang kaya mampu handle kaya dia. Yang miskin dia takut dia diuji dengan kekayaan dia. Iman. Dia duduk dalam posisi dia tahu, kalau aku kaya sekali aku rosak, maka pilih untuk tak kaya. Nanti di akhirat tetap akan kaya. Ada di kalangan sahabat, tak apa kaya boleh manfaatkan kepada agama, sedekah, infak. Nak pergi perang, Abdurrahman bin Auf bagi 1000 dinar. Nak pergi perang, 1000 dinar bagi. 1000 dinar ni banyak mana? 1 dinar 800 ringgit tuan-tuan, 900 ringgit lah ni. 1000, tu ada 900 ribu ringgit bagi. Nah, ambil untuk pergi perang. Kalau dia tak kaya, dia tak boleh bagi macam tu. Sallallahu Alaihi Muhammad tuan-tuan. Kekayaan, dia tahu dia mampu untuk manage kekayaan dia. Maka subhanallah, kaya, tak apa, no problem. Boleh jaga iman. Mampu untuk handle. Tetap zuhud walaupun kaya. Kita tahu posisi kaya kita lagu mana. Allah tahu kita lagu mana. Sebab tu, puluh nak jadi kaya, Allah tak bagi. Tahu tak? Kawan-kawan mai lah tuan-tuan, bawa ni, file ni, masuk MLM. Tahu MLM? Mesyuarat larut malam. Ni, dia tak kira time lah tuan-tuan. Semenjak buat MLM ni balik pukul 2-3 pagi. Jumpa hantu je tiap malam. Tuan tahu tempat tuan-tuan ni hantu banyak dulu. Ni, abang saya buat kereta dulu. Dulu tak ada hutang kelapa sawit tu getah dulu kan. Saya dulu duduk bertam. Dulu Taman Bertam Indah dulu ni kan. Sallallahu Alaihi Muhammad. Tuan-tuan, abang saya sampai rumah muka pucat. Kita, pasal apa ni? Pasal apa? Tadi lalu tu jalan Kumar Menurun ni kan. Kita apa? Dia loncat tepi jalan. Tengok dia nampak pada jauh putih tepi jalan tu. Lepas tu lagi, elok main dekat je. Coy dia main depan tu. Berik dia kata. Subhanallah. Tahu mana tempat tuan-tuan ni? Subhanallah. MLM yang cerita lah tu.
Balik pukul 2, 3 pagi. Subhanallah. Tuan-tuan, kawan kita main lah masuk MLM ni. Hang tengok dia kata aku lah ni naik Mercedes ni, naik BMW. So dia semak dulu kerja kilang sekali yang kita yang naik EF5. Dulu kerja kilang sama kita yang naik EF5 dia kata, saya mak hang tengoklah ni aku pakai apa. Mainlah masuk. Dia kata minta maaf lah bukan aku tak mau masuk ikut hang ni. Hang tengok tu file dekat tu susun 18 company masuk, semua lingkup. Bukan aku lingkup, depa yang lingkup. 18 company semua out dia tak. Lepas tu meniaga burger, orang buka burger bakar lah, burger rebus lah, berkuih apa semua aku buat dia tak. Tutup kedai-kedai burger kali, jual tudung, Faridah, Khasidah, Rafidah, Jalan dah semua aku buh dia tak. Ni lalah aku yang pakai tudung tak ada siapa nak beli. Dia kata buat apa pun tak jadi, kata. Atas sadu ajak aku lah, kata memang aku tak boleh. Pasal apa tak boleh? Allah tak izin. Pasal apa Allah tak izin? Dalam satu riwayat sebut, ada hamba-Ku, dia ni miskin. Sebab apa? Sebab dia tak boleh kaya. Kalau dia kaya, dia jauh pada aku. Ada hamba aku ni, dia kena sihat. Sebab kalau dia sakit, dia jauh pada aku. Rupanya, Allah duk susun kehidupan sesuai dengan Allah tahu keadaan kita tu lagu mana. Lepas tu Nabi SAW redha dekat sini, nama dia qanaah. Kalau tuan-tuan Allah takdir satu hari tuan-tuan kaya, Allah akan bagi tuan-tuan kaya. Tuan-tuan jangan risau. Bukan kaya, mungkin kaya kita bukanlah ni. Mungkin kita nanti umur 60 tahun kita kaya. Faham tak Ustaz Syamad? Minta kaya ni pada umur 20 tahun. Allah tahu. Kalau hang 20 tahun hang kaya hang rosak. 40 tahun hang kaya hang rosak. Allah bagi waktu pencen umur 60 tahun baru kaya. Selesa, ada tanah, ada rumah, hutang tak ada. Bila umur 60 tahun? Waktu tu Allah bagi. Jangan risau. Kalau kita dalam keadaan kita hidup ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Tak, Allah tahu. Hang waktu umur 20 ke 40, 60 tahun sampai mati. Hang tak boleh kaya kalau hang kaya hang rosak. Maka sampai itulah tuan-tuan kita tak akan kaya. Kalau 1 bilion, 1 million Allah peruntuk untuk kita, tak akan kurang 1 million tu Allah akan bagi rezeki tu kat kita. Jangan risau. Salli ala Muhammad. Tuan-tuan, walaupun tak handsome, biar tak handsome, rasa kaya. Biar tak handsome tak apa, janji kaya. Kita tukar sikit lah. Biar tak handsome tak apa, janji soleh. Dah. Nah, tuan-tuan soleh, Allah bagi kaya. Kalau tak kaya di dunia, kaya ke akhirat. Jangan risau, ada satu benda nama qanaah. Tukar lagi sekali. Biar tak handsome tak apa, janji qanaah. Baru best. Tuan-tuan salli ala Muhammad, redha dengan apa yang Allah bagi dekat dia. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, lagi yang berikutnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, ni ujian kepada orang kaya tak sama macam ujian orang miskin. Ujian orang kaya tak sama macam orang miskin. Tuan-tuan, kita ni tak diuji dengan benda-benda, kita yang tak apa nak kaya ni tak uji dengan benda-benda yang salli ala sayyidina Muhammad, yang ujian dia besar. Ujian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, riba, mungkin kita tak sampai ke tahap macam tu. Ujian tentang rasuah, mungkin kita tak sampai ke tahap yang macam tu. Faham ni? Ujian tentang salli ala sayyidina Muhammad, boros dan pembaziran, mungkin kita tak sampai tahu, kita jaga-jaga. Ujian macam-macam ujian yang berat-berat yang dilalui oleh orang-orang yang punya harta. Kita yang tak apa nak ada ni, kita taklah sampai diuji macam tu. Tuan-tuan, saya syukurlah jadi orang miskin. Ada tak orang kaya ni? Cuba angkat tangan dia. Ada? Tengok tak ada orang angkat tangan pun masuk semua miskin-miskin. Tuan-tuan, tak apalah. Yang berikutnya, yang keenam, kekuatan dan kekuasaan. Dalam kelebihan itu, mereka dapat berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain tanpa melihat kepada kedudukannya. Jawatan salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, ini merupakan satu ujian. Boleh jadi takabur, penyebab takabur. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan, jangan main-main. Salli ala sayyidina Muhammad. Ni kita ni tak ada kot yang Allah pilih jadi menteri ke, jadi YB ke, jadi pemimpin masyarakat lah. Tuan-tuan, agaklah kalau betul-betul tuan-tuan, kalau betul-betul tuan-tuan satu hari tuan-tuan jadi menteri lah. Ni yang duduk depan saya ni. Depan saya ni. Saya sebab ni yang duduk depan saya ni. Agak tak tahulah lagu mana atas hari tu tuan-tuan, tak tercereh lagu mana atas. Ambil pilah jadual calon pilihan raya. Tuan-tuan menang pula, menang pula tuan-tuan. Sebab orang put jadi angkat di menteri. Ni tuan-tuan ni. Agak-agak lah tuan-tuan mau tak duduk bersila macam ni. Lepas waktu jadi menteri tu.
Agak-agak boleh dah duduk bersila lagu ni. Ada orang boleh tuan-tuan, tapi ramai orang tak boleh. Tuan-tuan faham tak soalan saya tu? Tuan-tuan tengok orang, tengok diri ni. Datuk Seri tu. Kira pingat saya ingat baju sebelah tuan-tuan Yamin. Faham tak Ustaz Muhammad? Waktu sampai ni, polis escort depan, escort belakang. Tuan-tuan. Ni tengah duduk kuliah ni, nak mai semayang maghrib. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nak singgah semayang maghrib kat sini. Tuan-tuan tahu tak? Polis telefon siap dah dekat pihak masjid. Noh, satgi menteri nak pergi solat maghrib kat situ. Tuan-tuan agak-agak boleh tak tuan-tuan satgi lepas solat maghrib, tuan-tuan satgi nak duduk bersila depan ni apa semua Ustaz Syamad. Tuan-tuan tak mau ni orang duduk hampak tiket cushion khas ke, hampak sejadah khas ke dekat kita. Boleh duduk ramai-ramai lagu ni, duduk bawa pen tulis lagu tu. Agak-agak tuan-tuan mampu tak buat lagu tu? Kita ni. Faham tak faham ni? Mampu ke tak ni? Mampu ke tak? Tu yang tak ADYB tu. Asal bertanding kalah. Syukur pada Allah kalah. Tak pasal apa? Kalau kita jadi, mungkin di sana ada takabur. Dan Nabi SAW sebut apa? La yadkhul jannah. Takkan masuk syurga orang yang dalam hati dia sebesar zarah takabur. Tuan-tuan, jalan orang sambut lain macam tuan-tuan. Tuan-tuan masuk masjid, orang sambut. Tuan-tuan berjalan pun semua. Assalamualaikum habis. Ni, Allah, dia kembang lain macam tuan-tuan. Berasa macam, subhanallah. Sihat. Alhamdulillah, sihat. InsyaAllah, ya Allah. Seronoknya dapat jumpa. Ya Allah, ya Allah. Cium tangan melekat tuan-tuan. Subhanallah. Jangan main-main, ya Allah. Satu hari orang tak buat kita macam tu, kita sakit hati. Tak ni? Sampai-sampai satu masjid, orang tak perasan kata kita sampai, orang tak sambut kita macam tu, kita berasa apa? Apa masjid ni? Orang main pun tak boleh, tak perasan. Tuan-tuan, maksudnya mana? Jangan main-main. Jangan main-main. Syekh Nuruddin cerita. Hari tu orang pergi ambil dia dengan Mercedes. Mercedes ke Ferrari, dia cerita. Dia kata, nak cerita jahat ni, nak cerita jahatnya, dia kata, jarum ni, jarum apa? Jarum riak takabur ni, dia kata. Kita ni bukan kereta kita pun. Orang pergi ambil. Tapi naik kereta hebat lah. Naik kereta Porsche tu, Porsche ke, Merc macam tu lah. Berhenti kat RNR. Ni. Dia tahu bukan kereta dia pun. Tapi lah hati ni, berhenti tang depan tu sikit, orang ramai nak turun kereta kenapa? Dia kata jahat sungguh lah. Dia kata dia bukan kereta aku pun, kereta orang. Tapi macam tu lah tuan-tuan. Ujian kan. Alhamdulillah tuan-tuan, kita ni tak dapat kedudukan. Ada orang Allah bagi sungguh. Tapi kita tengok dia masih duduk dalam keadaan tawadhu'. Tuan-tuan tengok Tok Guru Ni Aziz. Allah Muhammad tuan. Tetap duduk dalam keadaan tawadhu' walaupun dia duduk dalam tu. Kita agak boleh lagu tu. Boleh jadi macam Tok Guru jadi, boleh jadi macam Tok Guru Ni Aziz. Boleh jadi macam orang-orang yang soleh yang Allah bagi dekat dia jawatan, dia masih duduk macam tu lagi. Tak boleh tuan. Kita confirm tak boleh sebab tu Allah tak bagi kat kita. Alhamdulillah lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang berikut yang terakhir tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang ketujuh, banyak pengikutnya. Banyak temannya, banyak sahabat karibnya. Lagi ramai pengikut, lagi ramai teman, geng, orang baik-baik, orang hebat-hebat. Siapa-siapa duduk sini tu, semua orang hebat-hebat. Orang geng kedudukan tinggi. Dia bukan ada apa pun, tapi takabur sebab orang yang duduk di sekeliling dia. Follower dia dekat Facebook tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Follower dia Instagram dia, subhanallah, 31k. Tuan-tuan, 157,000k. 157k, subhanallah. 200k, 1.5 million. Tuan-tuan, follower ramai, pengikut ramai. Dia main takabur.
Oh ya Allah tuan-tuan, salli alaihi Muhammad. Ni yang menakutkan kita tuan-tuan. Ini Imam Ghazali ingat elok. Ni benda takabur ni nak buat keluar daripada diri kita. Yang keduanya kata pengarang kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan riya. Riya ni apa? Nak tunjuk ibadat dia dekat orang. Nak tunjuk kelebihan yang dia ada pada orang lain. Orang tak tahu. Tapi dia nak cerita ke orang, dia nak tunjuk ke orang. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan setelah kita buang takabur dan kita buang riak ni, kita hiasi pula Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan kelakuan yang dipuji. Seperti apa? Seperti sabar. Nak bawa kepada hilangnya takabur, ada satu benda yang kena kuat dalam diri kita, nama sabar. Betul tak tuan? Tadi nak bagi sedekah, bisik tumai, ceritalah ke orang. Tadi puasa, kita bagi contoh tadi, bisik tumai, ceritalah ke orang. Sabar lawan dia, nanti dia akan hilang. Sabar. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, merendah diri. Lawan kepada takabur tadi ni. Merendah diri. Tuan-tuan tahu tak? Sikit pun tak rugi jadi orang merendah diri. Terus semua apa kita ni tuan? Tok guru kata apa? Usung taik yang pi merata. Usung taik pi merata sombong. Tu usung taik apa? Dalam perut. Nah, dalam perut taik dia ada. Dia sombong apa? Salli alaihi Muhammad. Ada tuan-tuan kentut bau strawberry ni. Berapa ni? Kentut dah busuk serupa tuan-tuan. Salli alaihi Muhammad. Sombong apa? Tak ada apa kita tuan-tuan. Tak ada apa, sikit pun tak ada apa. Semua mai daripada ayak mani yang hina. Kita salli alaihi Muhammad. Mati nanti tuan-tuan jadi makanan ulat. Tak ada apa lebih sikit pun tuan-tuan. Tak ada sikit apa pun nak sombong. Salli alaihi Muhammad. Tuan-tuan rasa tuan-tuan hebat. Biar Allah je nilai kita hebat. Manusia tak pandang kita sikit pun tak apa. Inna akramakum inallahi attaqakum. Yang paling mulia daripada kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Siapa nilai kata dia mulia tu? Bukan kita, Allah. Tuan-tuan, tugas tuan-tuan bagi dekat diri pada Allah. Tuan-tuan perendah diri elok. Perendah diri elok. Jangan sombong dengan orang. Jangan duk tunjuk muka sombong, jangan bercakap sombong, jangan berlagak sombong. Allah letak pilah kita tak mana pun, jangan sombong. Jangan sombong. Kalau orang kaya yang sombong tu patut lebih teruk orang miskin yang sombong. Faham tak ni Ustaz Syamad? Tapi kita kaya ke, kita miskin ke, jangan sombong. Perendah diri. Perendah diri Ustaz Syamad. Tuan-tuan perendah diri, Allah akan tolak tuan-tuan untuk jadi mulia. Kita angkat diri kita jadi mulia, Allah tenyeh tuan-tuan. Kata ulama, kata sahabat Nabi, lebih hina daripada anjing dan babi. Tuan-tuan tunduk diri kita ni, tunduk diri kita, tolak diri kita jadi rendah. Allah akan tolak tuan-tuan jadi mulia. Mulia dengan kehendak Allah berbeza dengan mulia yang kita sendiri tonjolkan. Mulia bila Allah angkat kita, Allah akan masukkan redha manusia pada hati dia. Dia angkat. Kalau kita angkat kita mulia, tuan-tuan sekalian, orang benci. Tuan-tuan ingat orang suka. Depan kita dia kata apa? Bagusnya Tuan Haji, baiknya Tuan Haji. Oh ya Allah, saya seronok nak jumpa Tuan Haji. Dia beralih belakang, meluat aku sungguh dengan Tuan Haji ni. Tuan-tuan Ustaz Syamad. Allahumma salli ala. Maka perendah diri. Kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, beberapa perkara. Pertama, kerana firman Allah Taala, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Artinya, dan Allah Ta'ala mengetahui ia akan barang yang dalam jantung kamu, maka hendaklah kita takut daripada mengetahui oleh Allah Ta'ala pada jantung kita akan kejahatan. Kita mesti cuma pasal apa? Pasal Allah tahu, bukan sekat tahu apa kelakuan kita buat. Allah tahu sampai dalam hati kita. Allah nilai kita ni sampailah hati kita ni. Malaikat pun tak tahu tuan-tuan. Tuan ingat malaikat tahu apa dalam hati kita? Dalam satu riwayat cerita, beratung dia nak masuk syurga.
Lalu Allah kata apa? Orang ni masuk syurga, orang ni masuk neraka, orang ni masuk syurga, orang ni masuk neraka. Allah, malaikat kata apa? Ya Allah, kami bersaksi kebaikan-kebaikan mereka. Dia ni orang baik, dia ni buat ibadat. Kami catat kebaikan-kebaikan mereka. Apa Allah kata? Allah kata, wahai malaikat, kamu menyaksikan perbuatan zahir mereka, aku menyaksikan apa yang ada dalam hati mereka. Malaikat pun tak tahu, tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka tugas kita nak jaga bukan sakat jaga perbuatan. Tugas kita nak jaga sampai dalam hati. Usaha nak jaga sampai dalam hati. Didik hati tu bagi jadi ikhlas. Pasal apa? Malu Allah tengok. Tuan-tuan teringin dah nak pergi jumpa wali-wali Allah. Ada tok-tok wali yang masih hidup, yang dipanggil dia waliullah. Pergi jumpa. Kita kadang-kadang tak berani nak pergi jumpa. Salih Azmat. Pergi nu belah pokok senang nu. Pergi belah Allahumma salli Azmat Kedah tu kan, belah Kedah bukan pokok senang sini. Belah Kedah tu Salih Azmat tu. Salih Azmat. Pergi cari alim-alim ulama, tok-tok guru yang tua-tua tu. Masalahnya apa? Tak berani pergi jumpa. Pasal apa tak berani jumpa? Pasal kasyaf. Ada mai dia kata apa? Mai pakai jubah hati busuk. Balik. Malu merah muka balik. Ada mai Muhammad. Suruh orang tahajud, pun tak bangkit tahajud, balik gitu kan. Kita dengar tak berani pergi jumpa. Nah, Muhammad, jom kita pergi jumpa tu. Saya Muhammad ulama tu. Tak berani aku. Pasal apa? Ada orang pergi jumpa dia, dia kata kat orang tu, suruh orang tahajud, dia pun tak tahajud. Pakai jubah hati busuk. Lebih kurang macam itulah keadaan. Oh, tak berani. Pasal apa? Pasal kita sebenarnya tahu hati kita tak sama macam perbuatan kita. Lepas tu kita takut nak pergi. Betul lah. Kita ni masih duduk dalam posisi duduk pujuk hati jadi baik. Kelakuan ni duduk buat tapi hati ni tak mau nak baik lagi. Dalam hati ni satgi nak tunjuk kat orang lah, hati ni satgi nak cerita kat orang lah, hati ni satgi nak riak lah, hati ni satgi nak ujuk lah. Semua duduk main lah hati ni. Kita ni dalam posisi apa? Duduk perbetul perbuatan. Hati tu duduk pujuk lagi. Salih ala Syekh Muhammad. Dia bagi masih dalam proses mujahadah. Teruskan dengan mujahadah. Allahumma salli. Malu kat Allah. Dan keduanya kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Artinya bahwasanya Allah Taala itu tiada menilik ia kepada segala rupa kamu dan segala badan kamu, dan hanya saja menilik ia kepada segala jantung kamu. Maka jantung itu tempat tilik Allah Taala. Maka tiada patut bagi kita menghiasi muka kita yang ia tempat telik manusia, dan kita biarkan jantung kita kotor, berlumur dengan segala sifat kecelaan yang ia tempat telik bagi Tuhan kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ni kata apa? Pelik aku tengok. Pelik kata ulama ni. Pelik aku tengok orang yang sibuk menghiasi muka-muka mereka tempat pandangan manusia, tetapi dia tak sibuk untuk menghiasi hatinya tempat pandangan pencipta manusia. Mana? Kita lah. Oh, pakai cuci muka. Salih alaihi wasallam. Kalau masuk TV yang putih ya. Dan bedak. Bedak masuk TV pakai bedak entah lah. Kita try masuk TV tengok. Oh, bedak tebal bedak. Lepas keluar lagi tuan-tuan lak muka tudung punya tebal. Dia bedak tu bukan sebab tu, pasal tak mau bagi ni berkilat. Tengok masuk TV mana ada muka berkilat-kilat. Jernih je muka dia lah. Nur aja. Mau tak nur, spotlight penuh kat depan. Ni, tapi buat apa muka putih, bersih, cantik, hati hitam buat apa? Kemudian Muhammad malu kadang-kadang alim ulama tok-tok guru Muhammad. Tak kedua pun duk sibuk-sibuk muka. Ni kita geng lelaki pun buat facial kan main. Pergi buat facial tuan-tuan. Saya bedak pencuci muka, lepas tu apa macam-macam dia buat kat muka dia tu. Tuan-tuan, tak malu, hati tak jaga. Hati tak Ustaz tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Ustaz Muhammad. Dan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bahkan sayugia bagi benar akal membersihkan jantungnya
dan membersihnya lebih bersangatan daripada membersihkan dan menghiasi mukanya. Patutnya apa? Patutnya duk pulun bagi bersih jantung tu lebih pada bersih muka. Yang ketiga, bahwasanya jantung itu raja bagi segala anggota. Dan segala anggota itu mengikut ia akan perintah rajanya. Dan apabila baik jantung itu, nescaya baiklah segala anggota. Dan apabila jahat ia, nescaya jahatlah segala anggotanya. Sabda Nabi SAW, inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahyal qalb. Artinya bahwasanya ada di dalam tubuh itu sepotong daging. Apabila baik ia, nescaya baiklah oleh tubuh itu semuanya, dan apabila binasa ia, nescaya binasa oleh tubuh itu semuanya. Jaga-jaga dan iaitu jantung, dan apabila banyak baik jantung itu sebab bagi baik segala anggota, nescaya wajib atas kita bersungguh-sungguh pada membaikinya dan memeliharanya daripada segala kebinasaan. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, yang ketiga, bagi tahu kita pasal apa kita nak kena jaga jantung kita ni, jaga hati kita ni, pasal subhanallah dia raja. Hati bersih elok, dia akan keluar pangai-pangai yang elok-elok. Hati kotor hitam, dia akan keluar pangai-pangai yang buruk. Walaupun nampaknya baik. Nampak baik. Hati hitam, dia takkan jadi baik. Sallallahu alaihi wasallam. Nampak baik bila hati itu kotor, itu hanya lakonan semata. Bila hatinya baik, automatik tubuh akan jadi baik. Ikhlas, Nabi Muhammad. Bercakap dengan perkataan yang baik. Tak ada dengki pada manusia yang lain. Tak ada nak fitnah orang, tak ada apa. Pasal apa? Hati baik. Ada orang hati hitam, dia cuba nak jadi baik, nak tunjuk kata dia baik. Sampai satu hari, dia penat dengan lakonan dia, sebab sebenarnya hati dia tak baik. Anda faham tak? Tuan-tuan, jaga hati bagi bersih. Tuan-tuan, tak payah berlakon. Hati yang bersih tu akan mengeluarkan kelakuan-kelakuan dan akhlak-akhlak yang baik. InsyaAllah, pertemuan kita akan datang, kita akan masuk yang keempat. Bahwasanya jantung itu tempat taruh bagi segala sifat-sifat kepujian. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.